Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Dulu pernah ada kes seorang budak 14 bulan datang mengetuk pintu rumah jirannya untuk meminta tolong. Budak ini datang bersama bapa tirinya. Yang menjadi hairan, mulut budak ini berbuih, gigi terkancing dan mata separuh terbuka. Budak ini kemudiannya meninggal dunia. Apa yang terjadi sebenarnya? Jiran terdengar suara budak menangis dengan amat kuat sekali dari arah dapur rumah budak itu. Rumah mereka hanya selang satu rumah pada deretan yang sama. Pada 10 minit kemudian, budak kecil itu yang tidak berpakaian datang bersama bapa tirinya. Jiran mereka pun bertanya, apa dah jadi pada budak ni? Bapa tiri kemudian menjawab, budak ni termakan lada sulah. Melihatkan keadaan budak itu yang sangat lemah dan tidak bermaya, jirannya kemudian membawanya ke hospital. Jirannya ternampak ada kesan melecur pada tangan budak itu. Apa yang terjadi sebenarnya pada budak kecil ini? Doktor yang memeriksa budak ini telah mendapati mangsa tidak sedarkan diri, bernafas tercungap-cungap serta dapat melihat beberapa kesan lebam di muka dan peha. Budak ini kemudian dirujuk pada pakar kanak-kanak untuk pemeriksaan lanjut. Pakar mendapati tekanan darah yang dialami mangsa tidak stabil dan menyebabkan skan kepala tidak dapat dilakukan. Kemudian, budak ini dipantau pakar dalam unit rawatan rapi ICU. Pada pagi keesokan harinya, budak ini disahkan meninggal dunia. Pihak polis kemudiannya terus dimaklumkan. Pakar forensik kemudian melakukan bedah siasat. Pakar kemudian merumuskan punca kematian mangsa adalah akibat kecederaan kepala yang disebabkan oleh trauma tumpul. Terdapat pendarahan berganda dalam kulit dan di bawah kulit kepala serta pendarahan pada otak. Pakar forensik menjelaskan kecederaan yang dialami adalah konsisten dengan kecederaan yang bukan kemalangan. Jadi, siapa yang bertanggungjawab sebenarnya? Bapa tiri mangsa bersama ibu kandungnya kemudian ditangkap polis di hadapan bilik mayat. Mereka berdua disyaki terlibat dan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada mangsa. Ibu kandung mangsa kemudian meninggal dunia setahun sebelum perbicaraan bermula di mahkamah. Bapa tiri mangsa yang bernama Zul Azri Saleh merupakan seorang pembantu gerai kemudian didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan jenayah membunuh Nur Nazrin Shah Riza Syahrul Ramadan di sebuah rumah di Taman Desa Rahmat, Kubang Kerian, Kelantan pada jam 11.30 pagi pada 26 Januari 2003. Zul Azri berhadapan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Yang menjadi persoalan sekarang, apa yang berlaku di rumah tertuduh pada hari kejadian? Semasa perbicaraan, Zul Azri menceritakan segalanya apa yang berlaku pada hari kejadian. Tertuduh tinggal di rumah sewa bersama isterinya yang merupakan ibu kandung kepada Nur Nazrin. Adik ipar Zul Azri iaitu ibu saudara kepada Nur Nazrin juga tinggal bersama dengan mereka. Pada hari kejadian, Zul Azri pulang ke rumah pada waktu tengah hari. Isterinya berada di tingkat bawah rumah pada ketika itu. Zul Azri melihat muka Nur Nazrin yang ada kesan lebam. Dia terus bertanyakan kepada isterinya. Isterinya mengatakan yang Nur Nazrin jatuh tangga di rumah ibu Zul Azri pada 2 hari yang lepas. Sebab itulah adanya kesan lebam di muka mangsa. Tertuduh kemudian menyuruh isterinya membawa mangsa ke klinik. Wang yang berjumlah RM20 diberikan Zul Azri kepada isterinya untuk keluar membeli susu. Kemudian, tertuduh pun naik ke tingkat atas untuk mandi. Sebelum Zul Azri masuk ke bilik air, isterinya memberitahu dari tingkat bawah rumah yang dia mahu pergi ke kedai. Selepas itu, segalanya pun bermula. Semasa Zul Azri sedang mandi, dia terdengar suara Nur Nazrin menangis. Suara mangsa kedengaran dari tingkat bawah rumah. Tangisan itu berhenti selepas 10 minit. Apabila selesai mandi, Zul Azri terus turun ke tingkat bawah rumah untuk melihat apa yang berlaku sebenarnya. Zul Azri kemudian melihat Nur Nazrin di atas lantai berdekatan dengan anak tangga di tingkat bawah rumah. Nur Nazrin berada dalam keadaan basah dan sesak nafas pada ketika itu. Zul Azri mendapati botol lada sulah dengan penutupnya terbuka ada berhampiran dengan mangsa. Tertuduh cuba memanggil isterinya, tetapi kelibat isterinya tidak kelihatan.
mangsa diangkat bapa tirinya ke bilik air untuk dibasuh mukanya. Mangsa kemudian diberi air masak, tetapi keadaan mangsa tetap sama dan tidak berubah. Kerana panik, tertuduh pergi ke rumah jirannya bersama-sama mangsa. Zul Azri cuba untuk meminta pertolongan dari jirannya. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan Zul Azri Saleh bersalah membunuh Nur Nazrin Shahriza Shahrul Ramadan. Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Sulaiman Daud dalam penghakimannya mengatakan pihak pembelaan gagal membuktikan kesnya bahawa kematian Nur Nazrin akibat kecederaan parah di kepala disebabkan oleh jatuh di tangga. Hakim mengatakan bahawa kecederaan yang dialami Nur Nazrin tidak selaras dengan jatuh di tangga seperti yang telah dinyatakan semasa keterangan oleh saudara perempuan dan juga ibu Zul Azri. Oleh sebab kecederaan di kepala Nur Nazrin adalah bukan kerana kemalangan atau dilakukan sendiri, satu-satunya inference yang boleh dibuat adalah Zul Azri yang menyebabkan kecederaan itu. Berdasarkan fakta dan hal keadaan sekeliling semasa kejadian, Zul Azri bertanggungjawab atas kematian Nur Nazrin. Tertuduh didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Peguam bela tertuduh kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Kes kemudian didengar di hadapan 3 panel hakim Mahkamah Rayuan. Peguam bela Zul Azri berhujah bahawa tertuduh langsung tidak terlibat dalam menyebabkan kematian mangsa, apatah lagi dalam membunuh mangsa. Tertuduh hanya boleh menyatakan apa yang didengar, lihat dan buat. Dia tahu isterinya ada bersama mangsa ketika tertuduh sedang mandi. Zul Azri dengar Nur Nazrin menangis pada ketika itu. Zul Azri tidak tahu yang Nur Nazrin pernah jatuh dan dia tidak tahu apa yang menyebabkan mangsa berada dalam keadaan seperti mana semasa tertuduh turun melihat mangsa. Zul Azri tidak boleh dianggap pembohong hanya kerana menyatakan tidak lebih daripada apa yang ditahu. Keterangan tertuduh juga tidak dicabar dalam pemeriksaan balas oleh pihak pendakwa raya yang dengan itu dianggap menerima hakikat bahawa tertuduh tidak bersama mangsa ketika kematian itu berlaku. Juga tidak dicabar fakta yang mengatakan isteri Zul Azri ada bersama Nur Nazrin ketika kejadian. Zul Azri dikatakan berbohong kerana mengatakan Nur Nazrin mati kerana termakan lada sulah. Tetapi saksi pendakwaan tidak ditanya sama ada terdapat kesan lada sulah di badan atau mulut ataupun perut mangsa. Oleh itu, Zul Azri tidak boleh dianggap berbohong. Saksi pembelaan telah mengemukakan keterangan bahawa mangsa pernah jatuh terhantuk kepalanya pada starter motosikal beberapa hari sebelum kejadian. Jadi, ada kemungkinan mangsa mati bukan kerana perbuatan Zul Azri. Tiada bukti yang jelas dan nyata mengenai apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan kecederaan yang membawa maut itu. Tiada kepastian sama ada kecederaan itu berlaku dalam satu kejadian atau boleh disebabkan beberapa kali jatuh ataupun terhantuk. Berbeza dengan mangsa tikaman di dada atau tembakan di kepala, di mana niat membunuh mudah disimpulkan. Untuk kes ini, niat tidak boleh disimpulkan kerana tiada kepastian sama ada mangsa dicederakan atau sendiri tercedera. Ianya tiada kepastian dan meragukan. Keterangan hal keadaan tidak menunjukkan secara tepat bahawa kematian mangsa disebabkan oleh suspek atau sebaliknya. Terdapat kemungkinan kecederaan yang dialami mangsa itu datang dari sumber selain daripada suspek, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Hanif Basri. Disebabkan adanya keraguan bagi mengaitkan Zul Azri dalam kesalahan membunuh Nur Nazrin, panel Hakim Mahkamah Rayuan pada Mac 2010 iaitu Yang Ahmad Arif, Tengku Baharudin Shah, Heli Lia dan KN Segara telah memutuskan Zul Azri wajar dilepaskan dan dibebaskan. Hukum gantung sampai mati terhadap Zul Azri diketepikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nur Nazrin dalam tempoh masa 10 hingga 15 minit semasa Zul Azri sedang mandi masih menjadi misteri dan tanda tanya. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Zul Azri Saleh lawan pendakwa raya 2011 6 MLJ 205 Mahkamah Rayuan Putrajaya.